Assalamualaikum. Jom belajar dengan Mami Intan. Jangan lupa subscribe channel Mami, like and share semua yang Mami kongsikan, dan jangan lupa tinggalkan komen anda. Okey, kita akan bincangkan berkenaan dengan another type of inheritance that deviates from Mendelian inheritance, iaitu linked genes dan juga sex linked genes. Okey, what's mean by the linked genes? Linked genes adalah keadaan dihybrid, okay, di mana dihybrid linked genes, okay, melibatkan inheritance of two characteristic. Contoh, warna bunga dan height, ketinggian pokok. Okey, cuma disebabkan kedua-dua gen ini berada pada satu kromosom, means berada pada kromosom yang sama. Sebagai contoh dalam gambar ni, dia berada dalam kromosom yang sama, tetapi kedua-dua gen itu berada pada lokus yang berbeza. Contoh, ini adalah lokus untuk gen A, manakala ini adalah lokus untuk gen B. Itu yang dikatakan sebagai dihybrid linked genes. Okey. So ini adalah perbezaan keadaan dihybrid Mendel dengan dihybrid linked genes. Dalam keadaan dihybrid Mendel yang kita akan melibatkan 4 kromosom. 2 kromosom, okey, contoh kromosom yang ini dengan yang ini untuk gen yang pertama, okey, dan 2 lagi kromosom, okey, kromosom yang ketiga dan kromosom yang keempat adalah untuk gen yang kedua. Okay, sebab itu bila kita menulis genotype untuk dihybrid berdasarkan Mendel, kita akan tulis begini: A besar, A kecil, B besar, B kecil. So dalam keadaan dihybrid ni, yang ketika pembentukan gamet, dia akan melibatkan independent assortment. So that's why, okay, akan berlaku gabungan, okay, alel daripada, okay, kromosom yang berbeza. Contoh, A besar dengan B besar, A besar dengan B kecil, okay, A kecil dengan B besar, dan juga A kecil dengan B kecil. Alright, okay, itu keadaan dihybrid Mendel. But bila kita lihat kepada dihybrid linked genes, okay, kita hanya akan melibatkan 2 kromosom sahaja. Nampak? Kromosom yang pertama, kromosom yang kedua, di mana, okay, dalam setiap kromosom itu telah terdapat kedua-dua gen. Contoh, gen A, gen B. Gen A, gen B. Alright, nampak tak perbezaan di antara dihybrid linked genes dengan dihybrid Mendel? Okay, so dalam pembentukan gamet yang melibatkan dihybrid linked genes, okay, gamet tidak melibatkan independent assortment. Mean, tidak ada percampuran gamet daripada kromosom yang pertama dengan kromosom yang kedua. So apa yang kita boleh nampak di sini, gamet yang terbentuk, okay, adalah gamet yang asal daripada kromosom asal. Contoh, A, B besar, A, B besar, right? Okay. A kecil, B kecil, dan juga A kecil, B kecil. Nampak? Tidak melibatkan percampuran, okay, alel, okay, daripada kromosom yang berbeza. Okey, so ini adalah sedikit perbandingan di antara dihybrid Mendel dan juga dihybrid linked genes. Okey. So bila kita nak bincangkan tentang dihybrid linked genes ni, kita akan tengok 3 keadaan sebenarnya. Alright, okay, yang pertama adalah dihybrid linked genes, di mana F1 kita akan undergo test cross, and dalam genetic diagram itu akan melibatkan proses crossing over. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti kita akan tengok keadaan dihybrid linked genes juga, F1 test cross tapi tidak melibatkan crossing over. Dan yang ketiga, okay, kita akan tengok keadaan dihybrid linked genes F1 self cross. So yang pertama ni kita akan tengok dulu keadaan dihybrid linked genes F1 test cross and berlakunya crossing over. Okey. So bila keadaan dihybrid linked genes F1 test cross with crossing over, okay, at the end of the second generation yang kita akan dapati bahawa phenotype ratio, okay, tidak akan seperti
dihybrid Mendel bila F1 undergo test cross, iaitu 1-1-1. Okay, maknanya nisbah 1-1-1-1 ni tak akan terbentuk dalam keadaan dihybrid lineages F1 test cross with crossing over. Okay, kenapa tak dapat? Kerana di sini berlakunya crossing over. Okay, nanti kita akan tengok genetic diagram untuk awak lebih jelas bagaimana crossing over tu menyebabkan nisbah phenotype dalam second generation itu tidak seperti dihybrid Mendel F1 test cross, iaitu 1-1-1-1. Okay, so kita akan gunakan contoh Drosophila, sejenis lalat, dan kita akan tengok dua karakteristik pada lalat ni. Karakteristik yang pertama kita akan tengok body color. Karakteristik yang kedua kita akan tengok wing size, di mana untuk body color ada dua phenotype. Kalau grey adalah dominant phenotype, black adalah recessive phenotype. Untuk wing size kita ada normal untuk dominant phenotype, and then kita ada vestigial untuk recessive phenotype. Okay, kita tengok macam mana keadaan genetic diagram untuk dihybrid lineages, di mana F1 kita jalankan test cross and berlakunya crossing over. Pada peringkat awal kita akan jalankan pure breeding ataupun true breeding, iaitu crosses antara grey normal dengan black vestigial wings. Kalau kita tengok antara homozygous dominant dengan homozygous recessive. So pada peringkat awal crossing over takkan terlibat lah. So that's why bila kita turunkan gamet, kita akan turunkan gamet asal lah. Sekarang daripada parents yang pertama kita ada GN besar. Jangan lupa letak circle untuk menandakan itu adalah gamet, dan daripada parents yang kedua kita ada G kecil, N kecil. Alright. So kita seterusnya kita boleh gabung jalinkan gamet untuk membentuk first generation offspring, di mana dalam first generation kita akan memperolehi offspring dalam keadaan genotype GN besar, GN kecil, and phenotype untuk first generation kita akan dapati kesemua offspring adalah dalam keadaan dominant, iaitu mempunyai grey body dan mempunyai normal wings. So seterusnya kita akan jalankan test cross kepada offspring daripada first generation kita. And you all pun dah tahu maksud test cross adalah crosses antara F1 dengan pasangan yang mempunyai genotype homozygous recessive, GN kecil, GN kecil. Alright. So di sinilah yang kita kena hati-hati, kerana di sini kita perlu menunjukkan berlakunya replication dan juga berlakunya crossing over sepanjang proses penghasilan gamet di dalam kedua-dua parents ini. So sekarang ni perkara pertama yang berlaku adalah replication. Right. So kalau kita tengok, replication ni sebenarnya adalah penggandaan kromosom. Kalau asal kromosom tu begini, bila dia mengalami replication, dia akan jadi begini. Right. So itu yang digambarkan dalam genetic diagram ni. Alright. So asal ini, right, and then bila dia replicate, nampak? So di sini maksudnya dia jadi dua begini. Begitu juga untuk kromosom yang ini. Asal begini, bila dia replicate, dia akan jadi begini. Boleh? Alright. Itu yang dikatakan dengan proses replication. Alright. Untuk parent yang sebelah sini.
memandangkan dia melibatkan kromosom yang sama. Okay, sebab dia adalah induk homozygous recessive. So, tidak ada keperluan untuk kita menunjukkan berlakunya proses replication dengan proses crossing over, kerana at the end dia akan menghasilkan sejenis gamet sahaja, iaitu GN kecil. So, penekanan yang you all kena take notes adalah penulisan genetic diagram untuk bahagian parents heterozygous ini. Alright. So, selepas awak dah tunjuk berlakunya proses replication, seterusnya you all kena tunjuk berlakunya proses crossing over. Okay, crossing over seperti yang you all maklum adalah exchange of genetic material yang berlaku during prophase 1, di dalam meiosis 1. And then apa yang berlaku ketika crossing over, right? Berlakunya pertukaran bahagian kromosom yang terlibat, iaitu di antara non-sister chromatic. Alright. Apa yang dimaksudkan dengan non-sister chromatic? You all tengok di sini. A dan B adalah sister chromatic. C dan D adalah sister chromatic. So, non-sister chromatic, the nearest one adalah B dan C. So, crossing over itu akan berlaku di antara B dan juga C. Right? So, sebab itu, untuk menggambarkan berlakunya crossing over, kita akan buat penulisan begini. Right? Antara the non-sister chromatic. Yang ini asal tak berubah. Yang ni kita akan tunjukkan berlakunya crossing over sebab hanya bahagian itu sahaja yang akan mengalami crossing over. Yang ni pun tak berubah. Alright? Dan seterusnya, selepas berlakunya crossing over, barulah kita akan membentuk a new gamet. So, gamet yang terbentuk adalah gamet yang pertama daripada yang ini adalah G besar, N besar. Tak berubah apa-apa kan. Tetapi gamet yang kedua dan yang ketiga ni, kalau you all tengok, gamet yang kedua ni mempunyai gabungan G besar dan juga N kecil. Asal tadi dia adalah G besar, N besar kan. Tetapi disebabkan berlakunya crossing over di sini, right, dia menjadi G besar N kecil. Kenapa? Right, sebenarnya bahagian di sini putus. So, bila putus, N yang ni pergi belah sini, N yang ini pergi belah sini. Sebab tu dia bertukar tempat. Itu yang dikatakan exchange of genetic material. So, that's why gamet yang kedua ni adalah G dan juga N kecil yang daripada sini tadi. Dan gamet yang ketiga ni adalah G kecil. G kecil yang ni dan juga N besar yang pindah daripada kromosom sebelah tu. Tu jadi gamet G kecil N besar tu. Alright, dan gamet yang keempat ni adalah gamet asal lah. Daripada yang ini tak ada perubahan. So, ini adalah gamet yang terbentuk daripada parents yang kedua. So, bila gamet-gamet yang terhasil ni, kesan daripada replication dan crossing over dah ada, barulah akhirnya kita akan gabung jalinkan antara gamet-gamet tu. Contoh gamet yang pertama dengan gamet daripada pasangan dia. So, kita dapat G N besar, G kecil, N kecil 1. Lepas tu gamet yang kedua again dengan gamet daripada pasangan dia. So, kita dapat G besar, N kecil, G kecil, N kecil 1. Right. Dan gamet yang ketiga dengan gamet pasangan dia. So, kita akan dapat offspring yang ketiga iaitu G kecil, N besar, G kecil, N kecil. Alright, ketiga. Dan yang keempat, gamet yang keempat dengan gamet daripada pasangan dia. So, kita akan dapat G kecil, N kecil, G kecil, N kecil. So, di sini kita akan dapati ada 4 genotype yang berbeza yang akan terbentuk dalam second generation. And bila kita baca phenotype untuk
second generation offspring ni, okay, kita akan dapati akan ada 4 phenotype yang berbeza. Yang pertama, okay, dia mempunyai grey body normal wing. Yang kedua, dia mempunyai grey body vestigial wing. Yang ketiga, dia ada black body normal wing. Dan yang keempat, dia ada black body vestigial wing. Okay, kalau you all tengok, saya tandakan grey normal sebagai parental, black vestigial sebagai parental. Kenapa saya tandakan dia sebagai parental? Because kalau awak tengok parents dia tadi, parents dia mempunyai phenotype grey normal dan juga black vestigial, nampak? Sebab tu kita katakan dia adalah parental phenotype. Tetapi when we go to the grey vestigial dengan black normal ni, dia sebenarnya adalah campuran phenotype daripada kedua-dua parent dia tadi. So sebab itu saya tandakan sebagai recombinant phenotype. It means offspring yang ni dengan offspring yang ni dia mix up. Sebahagian phenotype mak dia contoh, and sebahagian phenotype daripada ayah dia. Alright. So disebabkan berlakunya crossing over, phenotype ratio untuk second generation dalam keadaan ini, kita tak boleh nyatakan dia dalam keadaan 1-1-1-1, walaupun kita nampak dia punya appearance adalah 4 phenotype yang berbeza, kerana bila kita lihat penghasilan second generation, keempat-empat phenotype ni they comes in a different ratio. Tetapi walaupun different ratio, apa yang kita boleh nampak, biasanya ratio untuk phenotype parental mempunyai nilai yang besar berbanding dengan ratio untuk recombinant phenotype. Maksudnya recombinant phenotype ratio dia biasanya adalah lebih kecil berbanding dengan ratio untuk parental phenotype. Nanti kita tengok soalan. You all boleh nampak lah macam mana yang dikatakan dengan small ratio dan juga big ratio. Right, itu untuk F2 phenotypic ratio. And when we go to the F2 genotypic ratio, dia masih samalah. 1-1-1-1. Alright. Itu adalah genetic diagram yang melibatkan dihybrid lineages dalam keadaan F1 test cross and berlakunya crossing over. So seterusnya kita akan tengok contoh genetic diagram yang melibatkan dihybrid lineages, di mana F1 kita akan jalankan test cross tetapi tidak mengalami crossing over. So kita akan menggunakan contoh Drosophila, right, regarding to the characteristic body color dan juga wing size yang sama. So pada peringkat awal kita akan crosseskan antara parents homozygous dominant dan juga homozygous recessive seperti biasa, and then kita akan turunkan gamet daripada parents yang pertama, GN besar, GN kecil, and kita akan dapat first generation offspring dalam keadaan genotype heterozygous lah, GN besar, GN kecil. Dan bila kita tengok phenotype offspring dalam first generation, kesemuanya adalah grey and normal, right? So bila kita dah memperolehi offspring daripada first generation, so kita akan teruskan dengan test cross, di mana F1 kita akan crosskan dengan pasangan homozygous recessive GN kecil, alright. And di sini kita akan tunjukkan berlakunya replication, right, seperti keadaan ini daripada single wings. Jadi macam ni. Ini pun sama. Right. And disebabkan genetic diagram yang kita tengah bincangkan ni adalah keadaan test cross yang tidak mengalami crossing over, so kita boleh terus hasilkan gamet. So gamet yang akan terbentuk adalah G besar, N besar. Satu gamet pertama, gamet yang kedua G kecil, N kecil, dan yang ini adalah gamet daripada pasangan dia, iaitu G kecil N kecil. And seterusnya kita boleh gabung jalinkan
kesemua gamet ini untuk menghasilkan offspring dalam second generation. So gabungan pertama kita akan hasilkan yang ini, G besar N besar, G kecil N kecil, dan kita akan hasilkan offspring yang kedua iaitu G kecil N kecil, G kecil N kecil. Alright, so bila kita tengok di sini, kita akan menghasilkan dua keberangkalian genotype dan phenotype sahaja di dalam second generation. Alright, hasil daripada dihybrid lineages F1 test cross tetapi tidak mengalami crossing over. Okey, so kita boleh tengok kat sini phenotypic ratio dia adalah 1 untuk grey body normal wing and 1 untuk black body vestigial wings. And when we go to the genotypic ratio untuk second generation, 1 untuk genotype GN besar, GN kecil, dan 1 untuk genotype GN kecil, GN kecil. Okey, yang so ini untuk keadaan kedua. Right. Okey, seterusnya kita akan tengok genetic diagram yang melibatkan dihybrid lineages di mana F1 kita akan jalankan self cross. Right. Okey, kita akan menggunakan Drosophila, right, regarding to the body colours and wing size sebagai karakteristik rujukan juga. Okey. So pada peringkat awal kita akan jalankan true breeding, means crosses antara homozygous dominant dengan homozygous recessive parents, and then kita turunkan gamet daripada parent pertama GN besar, parent kedua GN besar N kecil, dan bila kita gabungkan kita akan dapat offspring dalam first generation dengan genotype GN besar GN kecil and phenotype dalam keadaan grey body and normal wings. Right. So seterusnya, okey, kita akan teruskan self cross kepada offspring dalam first generation. So kita tahu, okey, self cross mean F1 akan dicrosskan dengan F1. Means antara offspring yang mempunyai genotype yang sama, GN besar dan juga GN kecil. Right. So di sini, at the beginning pun kita perlu tunjukkan berlakunya replication kepada setiap kromosom yang terlibat. Okay, and disebabkan tidak ada crossing over di dalam keadaan F1 self cross ini, so kita boleh terus hasilkan gamet daripada parents pertama dan kedua. Alright, gamet yang pertama yang akan terhasil adalah GN besar, GN kecil yang kedua, dan daripada pasangannya pun adalah GN besar dan juga GN kecil. So that's why bila kita gabung jalinkan antara kesemua gamet ni, kita akan memperolehi offspring dalam second generation dalam keadaan genotype GN besar N besar yang pertama, offspring yang kedua GN besar GN kecil yang kedua, offspring yang ketiga GN besar N besar, dan GN kecil ketiga, dan yang keempat GN kecil GN kecil. So bila kita tengok daripada genotypic ratio ataupun genotype yang terhasil dalam second generation ni, kita akan dapati 3 daripada 4 keberangkalian anak yang dihasilkan itu mempunyai grey body normal wings. Dan 1 daripada 4 keberangkalian itu mempunyai black body vestigial wing. That's why kita boleh katakan F2 phenotypic ratio dia adalah 3:1. Keadaan ini kita hanya boleh nampak dalam keadaan dihybrid lineages di mana F1 kita jalankan self cross. But when we go to the F2 genotypic ratio, kita akan dapati 1 genotype GN besar, 2 genotype GN besar GN kecil, dan 1 genotype GN kecil dan juga GN kecil. So itulah ketiga-tiga keadaan yang melibatkan dihybrid lineages. Yang pertama F1 test cross dan mengalami crossing over. Yang kedua F1 test cross juga tetapi tidak mengalami crossing over, dan yang ketiga adalah F1 self cross. Alright. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel Mami, like and share apa yang Mami kongsikan pada kali ini.
Dan jangan lupa tinggalkan komen. Sehingga berjumpa lagi. Bye.